Assalamualaikum Atila. Waalaikumsalam. Okey. Kita sambung kita punya kelas pada hari ini. Cikgu harap kamu nampak skrin cikgu ni. Nampak Cikgu tak share lagi. Oh, cikgu tak share lagi Okey, kejap. Okey. Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak Okey, sekarang ni okey, yang ini kita belajar dulu tentang perbendaharaan kata. Yang ni cikgu rasa cikgu belum kongsi dengan kamu pelajaran ni. Belum. Belum lagi okey. Kamu lihat di sini dia punya tema dia ialah yang ni kamu tak nampak, cikgu ada tulis kat sini ialah kerjaya impian. Kerjaya impian ataupun pekerjaan yang kita impikan mungkin kamu ada pekerjaan apa yang kamu inginkan pada masa hadapan itu dia punya tema dia. Dan di sini ada 12 sebenarnya ada 12 perkataan yang kita nak belajar pada hari ini dan bagaimana dia punya makna dia dan dia punya ayat lah Dan nombor yang pertama kat sini, perkataan dia ialah tiada terperi. Tiada terperi maksud dia adalah perasaan yang kita tidak boleh gambarkan. Tidak boleh. Contohnya seseorang itu dia mendapat keputusan yang cemerlang dalam perpisahan dan dia tidak terkata perasaan dia setelah bertunggus-lumus mengulang kaji pelajaran. Akhirnya dia telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dan ayat yang pertama dekat sini ialah perasaan Wailing gembira tiada terperi apabila dinobatkan sebagai pelajar cemerlang sekolahnya dalam peperiksaan SPM 2016. Ini ialah tiada terperi. Cikgu harap kamu faham perkataan ni. Kamu tak boleh gambarkan kamu punya kegembiraan kamu. Boleh Okey. Yang perkataan ni kalau kamu tengok dekat sini, perkataan dia digunakan dekat sini. Perkataan dia digunakan di sini. Di sini, dia tiada terperi. Digunakan kat sini dan bagaimana penggunaan dia lah. Tiada terperi di situ. Okey. Perkataan yang kedua ialah bergadai nyawa. Bergadai nyawa maksudnya seseorang itu dia mempertaruhkan nyawa dia dalam membuat sesuatu perkara. Dia macam dia memang berani lah, contohnya dia mempertaruhkan nyawa dia. Dan ayat dia dekat sini ialah pasukan tentera terpaksa bergadai nyawa di medan pertempuran untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Itu ialah dia bergadai nyawa. Bergadai nyawa kat sini. Nombor 2. Dia mempertaruhkan dan kamu lihat semasa zaman COVID-19 ini, kita punya pasukan keselamatan, pasukan kesihatan mereka telah bergadai nyawa, mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu rakyat Malaysia dalam menangani COVID-19. So, itu yang kedua. Manakala yang ketiga pula ialah
kekosongan. Kekosongan maksudnya kalau kamu pernah lihat ada jawatan kosong, selalunya itu ialah kekosongan jawatan. Maksudnya perlu diisi. Perlu diisi oleh sesiapa yang berminat lah. Dan Okey. selalunya kalau seseorang itu dia nak memohon jawatan, selalunya ada dia punya dia punya iklan dia. Iklan dia, kalau sesiapa nak bekerja dalam kerajaan, dia ada dia punya iklan dia. Dan sesiapa yang nak bekerja dengan swasta, ada iklan-iklan dia yang ada dalam mungkin dalam internet ataupun dalam akhbar. Dan juga di media sosial juga dikongsikan. Dan ayat di sini ialah temuduga bagi pengambilan pekerja baru untuk mengisi kekosongan beberapa jawatan. Beberapa jawatan akan diadakan minggu depan. Akan diadakan minggu depan. Ini ialah, kamu tengok sini dia menggunakan perkataan kekosongan di sini. Okey. Digunakan perkataan kekosongan di sini. Itu adalah perkataan yang ketiga. Dan nombor 4 ialah cita rasa. Cita rasa tu kita rujuk kepada pilihan ataupun kegemaran. Apa yang kita nak. Contohnya kita nak makan apa, apakah pilihan makanan yang kita nak. Contoh ayat dia ialah pengusaha restoran itu menyediakan resepi yang beraneka. Resepi beraneka memenuhi cita rasa. Cita rasa maksudnya apa pilihan dia untuk para pelanggan. Itu adalah perkataan yang keempat. Perkataan yang keempat. Dan perkataan yang kelima pula ialah maksud ialah mempertimbangkan. Mempertimbangkan maksudnya kita memikirkan. Kita memikirkan ataupun kita merenungkan sesuatu sebelum membuat kesimpulan ataupun membuat keputusan. Contohnya ayat kat situ, setelah mempertimbangkan keadaan cuaca berjerubu yang berada pada tahap kritikal, Kementerian Pelajaran telah mengumumkan sesi persekolahan akan ditutup selama 2 hari mulai esok. Dan kamu lihat kat sini penggunaan perkataan mempertimbangkan. Mempertimbangkan di situ. Dan boleh Dan nombor 6 ialah sinonim. Sinonim ni ialah dia punya makna dia ialah sama maksud. Dua perkara yang dianggap sama. Ayat dia penggunaan bahasa rojak begitu sinonim. Kamu tengok sini, dia gunakan perkataan sinonim dengan percampuran kod dalam bahasa Melayu. Dia gunakan perkataan sinonim di situ. Itu adalah ayat yang ke-6. Manakala ayat yang ke-7 ialah pemantauan. Pemantauan. Apakah dia maknanya pemantauan? Pemantauan maksudnya kita melihat, perbuatan melihat dan memerhatikan. Contoh ayat dia ialah pemantauan terhadap perkembangan projek itu sering dilakukan oleh pengurusan syarikat. Itu ialah pemantauan. Kita pantau lah kalau kamu, contohnya kamu menjadi ahli jana kuasa dalam persatuan dekat sekolah. Lepas tu kamu diberi tugas untuk memantau apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajar-pelajar. Kamu melakukan satu proses pemantauan supaya mereka mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
Lepas itu ialah kita lihat pula dari segi praktikal. Praktikal berkaitan dengan pengalaman ataupun teori. Praktikal, teori bukan teori. Dia bukan teori, dia kita membuat sesuatu perkara. Okay, kamu lihat kat sini perkataan dia akan kamu belajar kat sini ialah praktikal di sini. Okay, guru-guru pelatih perlu menjalani latihan praktikal sebelum menamatkan pengajian mereka. Ini perkataan dia, praktikal di sini. Okay. Dan kita pergi kepada perkataan yang ke-9 iaitu obesity. Okay, obesity itu maksud dia ialah gemuk, kegemukan. Kita rujuk kepada kegemukan. Dan kita dapat dapat melihat ramai penduduk-penduduk bukan saja di Malaysia tapi di merata tempat di mana ramai penduduk yang mengalami obesiti. Dan ayat kat sini ialah pemuda itu dinasihati oleh doktor agar bersenam dan mengawal pemakanan untuk mengelakkan masalah obesiti. Penggunaan perkataan obesiti di sini. Okey. Dan nombor 10 ialah perkataan dia ialah era. Era tu ialah zaman ataupun jangka masa tertentu. Dan era pada zaman era moden ni, zaman era digital kamu lihat kat situ, itu ialah era ataupun zaman. Pada era teknologi maklumat ini, kita dapat memperolehi informasi terkini melalui rangkaian internet dengan pantas dan berkesan. Pantas dan berkesan. Okay. Itu ialah kamu tengok sini dia gunakan perkataan era di sini. Okay. Dan seterusnya kita pergi kepada perkataan yang ke-11. 11 ialah berdedikasi. Berdedikasi selalunya kalau kamu berada di sekolah, kamu menjalankan kerja-kerja kamu dengan baik sekali, kamu dipanggil sebagai seorang yang berdedikasi. Kamu boleh melakukan kerja itu dengan baik. Okay. Dan kamu lihat kat sini diharapkan kursus penulisan ini akan merangsang mereka untuk menjadi penulis yang lebih berdedikasi terhadap seni dan masyarakat. Terhadap seni dan masyarakat. Okey. Okey. Lepas tu kita perkataan yang terakhir di sini. Perkataan yang terakhir ialah rancangan sudah diatur untuk dilaksanakan. Perkataan ni ialah plan. Plan tu kita rujuk kepada rancangan. Rujuk kepada rancangan. Kami berharap agar tidak ada apa-apa masalah yang akan timbul sehingga mengganggu plan yang telah dirancang. Itu ialah perkataan plan di situ. Okey? Okey, cikgu harap kamu. Okey, apa yang cikgu dah terang, ada tak perkataan yang masih kamu tak faham lagi daripada perbendaharaan kata ni? Tak ada. Tak ada Okey, yang ni kamu cuba, cikgu nak kamu cuba, kamu tulis dalam kita punya Google Chat pun tak apa. Tulis dalam Google Chat, cikgu nak kamu tulis yang ni, pemantauan, tiada terperi dan bergadai nyawa saja. 3 saja.
tulis dalam kita punya Google Chat dan cikgu akan baca di situ. Okey. Okay. Buku tadi kerja kan. Hari ni pun dah masuk. Dia ambil itu. Ambil dia punya. Kalau dah habis bagi tu cikgu
Okey. Okey dah cikgu. Okey, cikgu nampak dekat gambar kamu Cikgu baca dulu. Polis sentiasa membuat pemantauan di kawasan perumahan ini, betul? Ali gembira tiada terbira apabila dihadiahkan sebuah basikal. Okey, betul. Nombor 2 betul. Nombor 3, berkadar nyawa ibu bapa sanggup berkadar nyawa untuk memberikan semua keperluan untuk anak-anaknya. Okey, bagus. Okey, Adilah. Yang jawapan kamu betul. Okey. Yang tu kamu, ayat kamu tu cikgu nampak tak ada masalah. Okey. Kita lihat pula, kamu lihat kat sini Sekejap. Cikgu nak kongsikan. Okey, yang ni kamu lihat kat sini. Okey, ini adalah satu daripada topik iaitu penulisan. Penulisan dia bertajuk ulasan. Ulasan. Dan bawah ni kamu lihat kat sini, lihat rajah di bawah ini dengan teliti. Kemudian tuliskan ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. 80 hingga 100 patah perkataan. Dan dia punya tajuk di sini ialah persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan. Yang ini adalah apa yang kita perlu lakukan kalau kita dah habis belajar, contohnya di peringkat universiti, atau di peringkat apa-apa kemahiran ke, dan apakah persediaan yang kita perlu lakukan yang sini. Yang pertama di sini ialah kita kena melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah bermaksud bagaimana kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, contohnya lah yang ni yang berkomunikasi, bekerjasama, patuh kepada arahan, tidak melanggar undang-undang. Ini adalah perkara-perkara yang kamu belajar semasa di sekolah. Contohnya kamu menganggotai pasukan co-curriculum. Contohnya kamu mengatui contohnya macam kadet polis ke. Di situ kamu diajar, guru-guru mengajar kamu tentang bagaimana hendak berkomunikasi dengan baik, bekerjasama, dan patuh kepada arahan dan tidak melanggar undang-undang. Yang ni tidak melanggar, bukan melanggar undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Yang itu betulkan kat sini. Okey. Tidak melanggar undang-undang, yang ni ejaan ni salah. Okey. Ini adalah perkara-perkara. Ini adalah kemahiran insaniah. Manakala yang kedua pula ialah
tentang mempunyai ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang pekerjaan. Kalau kita nak belajar, kita minat dalam bidang berbagai bidang lah. Contohnya bukan otomotif ni, kalau kamu minat bidang apa-apa dan kamu kena menghadiri kursus ataupun pengajian di mana-mana lah di pusat kemahiran, di college, di universiti supaya kamu mahir dalam bidang yang kamu akan ceburi. Itu ialah yang kedua. Sebab itulah kita belajar kita belajar daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah, lepas tu kita masuk ke pusat pengajian tinggi. Kenapa kita belajar semua ni ialah kerana supaya kita dapat mempelajari bidang yang kita akan ceburi pada masa depan. Itulah sebabnya kita belajar supaya kita nanti boleh buat kerja. Itu ialah yang kedua. Manakala yang ketiga pula ialah mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi maksudnya apabila kamu bekerja, kalau bila kamu kerja, kamu ada banyak dugaan dan banyak masalah. Sebabnya kita punya kawan-kawan kita punya saingan dan kita hendaklah seorang yang tabah, seorang yang boleh menghasilkan produk yang boleh bersaing dengan produk yang lain dan juga seorang yang bersabar. Itu ialah yang ketiga. Manakala yang keempat pula ialah mempunyai minda yang kreatif. Minda yang kreatif dan inovatif. Maksudnya kamu ni mempunyai pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan apa-apa produk tentunya. Bukan kita lihat bila kita dah kerja, bukan kita lihat dari segi kita kepandaian akademik kita, tetapi juga dari segi kita, kalau kita boleh mempunyai minda yang kreatif, lebih baik lagi. Sebab ni kita boleh pergi jauh lagi lah. Ini ialah sebenarnya yang perkara yang cikgu dah nyatakan kamu empat ni, ini ialah isi tersurat. Ini ialah isi tersurat. Cikgu akan terangkan kamu dia punya format dekat sini. Bagaimana kamu nak tulis ulasan. Ulasan ni mesti ada perkara ni. Mesti ada pendahuluan, mesti ada isi tersurat, mesti ada isi tersirat dan mesti ada penutup. Ini adalah format menulis ulasan. Format menulis ulasan. Itu adalah perkara yang penting. Selalunya kalau isi tersurat tu memang kamu dapat daripada petikan. Senang saja dapat petikan. Manakala isi tersurat ialah di sebalik maksud isi tersurat. Itu dia punya cara dia bagaimana hendak membuat ulasan. Dan kamu lihat kat sini, bagaimana kita nak jawab soalan ni, mula-mula kita kena pastikan apakah jenis bahan rangsangan, apakah jenis yang ni. Yang kedua pula kita kena gariskan kata kunci. Apakah kata kunci yang penting dalam soalan ni. Kita kena gariskan kata kunci dia. Lepas itu, kenapa kita kena garis kata kunci? Sebabnya supaya kita cepat faham. Dan kita kena tandakan kata kunci dengan tulisan yang tebal. Dan kamu kena pastikan kata kunci tu yang betul lah. Lepas tu kamu fahamkan keseluruhan bahan rangsangan ni. Kena faham semua. Daripada satu sampai dah semua. Lepas itu kamu lihat di sini pula. Okey, kamu lihat cikgu punya ni. Okey, isi tersurat. Isi surat 1 hingga 4 merupakan isi surat yang diberi dalam bahan rangsangan. Isi-isi ini hanya diulaskan berdasarkan maklumat. Maksudnya, yang ni kamu dapat daripada sini saja. Okey? Dan bawah ni kamu lihat kat sini.
isi tersurat itu merupakan isi tersurat pertama daripada bahan rancangan. Isi tersurat yang kedua merupakan isi tersurat daripada bahan rancangan juga. Yang ketiga pun sama dan yang keempat yang sama. Okey, kita lihat macam mana bagaimana kita nak buat ni contoh dia, contoh model ulasan. Yang ni nanti cikgu akan hantar kepada kamu supaya kamu boleh lihat bagaimana ianya ditulis. Okay, dalam dia punya bagaimana kita nak tulis, kamu tengok sini, dalam dunia yang semakin mencabar, setiap manusia perlu bersaing untuk pekerjaan. Justru persediaan awal amat penting sebelum seseorang menceburi bidang pekerjaan. Yang ni kamu kena tulis kat sini lah. Yang ni kamu dapat daripada atas tu lah. Okey, daripada atas ni. Dia cerita tentang tentang pekerjaan lah. Dia tentang kamu kena cerita secara ringkas dalam dia punya pendahuluan dia. Daripada sini ini adalah dia punya pendahuluan. Okey. Pendahuluan. Lepas itu kepada isi yang pertama. Isi yang pertama daripada sini. Persediaan termasuklah melengkapkan diri dalam kemahiran insaniah. Okay, ini sebenarnya ialah isi tersurat. Okay, ini isi tersurat. Saya tulis kat sini. Isi tersurat. Ini isi tersurat. Yang bawah ni kamu lihat sini, yang bawah yang tak digelap kat sini sampai ni, sampai di sini ialah isi tersirat. Okey, ini ialah isi tersirat. Okey. Sekarang ni cikgu dah tuliskan kepada kamu apakah isi tersurat dan isi tersirat. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu carikan isi tersurat yang seterusnya. Dan kamu boleh tuliskan dalam kita punya Google Chat. Isi tersurat, isi tersirat. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kamu tuliskan yang nombor 2 isi surat apa, isi tersirat dia ada tak? Isi tersirat. Lepas tu 3 isi surat apa, tersirat apa. Buat dia tu. Kamu tulis dalam Google Chat dan cikgu akan supaya kamu faham. Okey.
Okey. Okey, nombor satu ni kamu tulis kat situ, kita perlu daya saing yang tinggi. Okey, yang ni adalah isi tersurat. Betul? Okey, ini adalah tersurat tersurat, isi tersurat. Isi tersurat, betul? Lepas tu kamu kata daya saing yang tinggi. Kita perlu punya daya saing yang tinggi. Mempunyai itu surat. Lepas tu tersirat kamu kata seseorang itu tidak berputus asa. Betul, yang ni betul lah. Betul je. Yang ini, hal ini supaya seseorang itu tidak berpuasa. Yang ni betul. Okay, ini adalah isi tersirat. Okay, isi tersirat. Okay. Lepas itu berputus asa dan mencapai matlab. Okay, yang ni, okay. Kamu tengah type tu macam mana, Atila? Adakah kamu type yang seterusnya macam mana? Tengah Okay, okay, okay. Okay, okay. Yang tu kamu buat tadi tu, kamu hantar tu betul Okay.
Dah habis ke tu? Tu tengah tulis Tengah tulis sikit je. Okey. 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 Kamu tu okey yang okey kita semak kamu punya jawapan. Kamu kata di samping itu kita perlu punya ilmu pengetahuan dalam satu bidang pekerjaan. Okey, yang ni adalah betul. Okey, ini adalah kita perlu punya ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang Yang ni ialah isi tersurat. Betul. Okey, isi tersurat. Okey, isi tersurat. Okey, yang betul. Lepas tu kamu kata ketinggian menjadi jati diri seorang tidak mudah rapuh. Okey. Daripada sini sampailah ke sini. Okey, ini ialah isi tersirat. Okey, isi tersirat. Okey. Lepas itu ialah isi seterusnya ialah isi tersurat ialah persediaan seterusnya mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Inovatif. Yang ini ialah isi tersurat. Okey, isi tersurat. Okey. Yang akhir sekali ialah melalui pemikiran segini dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas dan paradigma. Dan ini pula ialah isi tersirat. Okey, isi tersirat. Yang akhir sekali ialah dia punya penutup lah. Yang ni adalah penutup dia. Yang ni saja kalau kamu nanti, kalau kamu jawab soalan mengenai ulasan, inilah dia punya format dia. Ini dia punya format dia lah. Ini dia punya penutup dia. Itu saja. Untuk ulasan, itu cara dia. Mesti ada isi tersurat dan tersirat. Yang ini saya nampak kamu faham Okey. Sekejap Okey. Yang ini kamu jangan buat tajuk perbahasan Ini kamu tulis tajuk tajuk tentang perbincangan. Tulis perbincangan okey. Perbincangan. Okey, perbincangan. Yang ni kamu padam dulu, tak perlu. Okey, kamu punya tajuk ni kamu tulis kat sini Tentu betul nanti cikgu nak kamu buat kat rumah
tuliskan tajuk tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa. Yang dimainkan untuk ibu bapa untuk membentuk akhlak remaja. Yang ini kamu buat kat rumah kamu buat kat rumah. Lepas itu paling senang sekali kamu buat kat rumah. Lepas tu kamu pendahuluan je aja gitu pendahuluan. Lepas tu ada dia punya isi dia, isi 4 isi ada 4 tulis dengan huraian semua huraian lepas tu dan contoh lah dan yang ni kamu boleh hantar kepada cikgu cikgu punya email je ni, hantar kat sini senang lah cikgu semak hantar kat sini. Yang ni kamu hantar sebelum lah, mungkin 2-3 hari sebelum kita tuition supaya cikgu boleh bincangkan kamu punya karangan tu semasa berada dalam kelas lah. Okey. Kamu dah salin dia punya tajuk dia? Dah. Dah okay. Yang ni tajuk dia lah, tuliskan tajuk tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk membentuk akhlak yang mulia. Ya kat sini kamu boleh, kalau kamu ada, kamu boleh ambil gambar kat sini dah cikgu dah tulis dia punya apa lah. Dia punya isi kat sini dah ada dia punya isi dah ada dah. Cuma kamu kena tambah je ni isi dia. Kalau kamu nak salin, kamu nak ambil gambar boleh tak? Okey. Cuma kamu kembangkan dia punya isi dan huraian dia sini. Okey dah. Dah ambil gambar? Dah. Dah okey. Yang ni kamu cuba, dia punya format ni jangan tulis format apa jangan ikut format perbahasan format perbincangan Okey. Perbincangan bukan format perbahasan. Okey, apa yang kita dah bincangkan pada pagi ni adalah pagi ni kita bincangkan tadi mula-mula tentang perbendaharaan kata. Ada 12 perbendaharaan kata yang kita dah bincangkan 12 dan kamu juga telah membuat soalan 3 ayat 3 ayat. Lepas itu kita ada bincangkan juga tentang ulasan dan juga kamu telah mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Kamu dah kenal pasti tadi daripada apa yang kamu buat tu cikgu boleh buat kesimpulan kamu faham bagaimana hendak membuat ulasan. Okey. Lepas itu yang ketiga cikgu dah bagi kamu tajuk karangan tadi tentang tuliskan tajuk tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk membentuk akhlak remaja. Panjang dia lebih kurang tak lebih daripada 180 perkataan lebih kurang 6 perenggan. 6 perenggan. Okey Adilah, ada sebarang soalan boleh cikgu tamatkan kelas kita pada pagi ni? Tak ada Okey, terima kasih Atilah dan insyaAllah pada minggu depan kita jumpa hari Selasa pagi pukul 10. Sebabnya yang hari ni ganti hari tu ganti pasal cikgu tak dapat datang hari Selasa, tak dapat ajar hari Selasa tu, ada hal tertentu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.